Shalom teman-teman sekalian, salam berkah dan salam sejahtera saya ucapkan. Selamat bertemu di dalam renungan harian. Semoga saudara-saudari sehat dan ceria di dalam Tuhan. Hari ini kita masuk ke dalam siri yang ke-6 yang saya tajukkan Disiplin Doa Seorang Pemimpin. Saudara-saudari, sebagai seorang pemimpin, kita tidak ada pilihan lain kecuali menjadi seorang yang berdisiplin. Jikalau kita tidak berdisiplin, kita secara automatik akan hilang kelayakan kita sebagai seorang pemimpin. Maksudnya, kita tidak akan boleh memberikan impak kepada masyarakat kita tanpa disiplin. We cannot make a difference in this world without discipline, brothers and sisters. Nah, saudara-saudari, kita boleh masuk ke syurga tanpa disiplin. Kerana kasih karunia Allah akan melayakkan kita hidup berkekalan. Tetapi jikalau kita mahu membawa perubahan dan impak yang besar kepada kehidupan orang lain, kita harus berdisiplin. Saudara-saudari, pemimpinlah kebiasaannya adalah orang yang awal bangun dan lewat tidur. Jikalau kita mahu tim member kita menjadi seorang yang berdisiplin, kita haruslah mencontohi disiplin. Sebagai seorang pemimpin, saudara-saudari, disiplin yang paling penting dan terutama adalah disiplin masa bersama dengan Tuhan. Penulis-penulis Injil, Markus, Matius, Lukas dan Yohanes, semuanya menyatakan berulang-ulang kali bagaimana disiplin peribadi Yesus berdoa berseorangan bersama dengan Tuhan. Yesus akan sentiasa menarik diri untuk berseorangan dan berdoa. Dengar di sini teman-teman sekalian, tidak ada pemimpin rohani yang boleh menjadi efektif tanpa meluangkan masa untuk berseorangan dengan Tuhan dan berdoa. Yesus adalah teladan kita di dalam meluangkan masa bersama dengan Tuhan. Yesus memilih masa bersama dengan Tuhan daripada melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, walaupun pekerjaan tersebut baik. Dalam perkataan lain, Yesus memberikan masa berdoa prioriti yang paling utama di dalam pelayanannya. Di dalam pelayanan Yesus, izinkan saya cadangkan 5 situasi di mana Yesus memberikan prioriti untuk berdoa. Yang pertamanya ialah Yesus berdoa sebelum dia melakukan pelayanan yang besar. Selepas Yesus dibaptiskan, dia berpuasa dan berdoa selama 40 hari untuk menyediakan dirinya untuk pelayanan umum. Ini penting saudara-saudari. Tanpa disiplin puasa dan doa, kita tidak boleh memulakan pelayanan yang besar. Yang keduanya, Yesus berdoa apabila Yesus ingin berehat daripada kerja kuat. Ingatkah saudara-saudari selepas Yesus mengutus 12 muridnya untuk melakukan pelayanan, dan apabila mereka pulang dan melaporkan segala yang dilakukan dan diajarkan, mereka semua begitu gembira melihat mujizat Tuhan yang telah berlaku. Orang yang datang dan pergi ke situ begitu ramai sekali sehingga Yesus dan murid-muridnya tidak sempat makan. Oleh itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita dapat bersendirian dan berehat sebentar. Kita sebagai pemimpin, saudara-saudari, haruslah belajar berdisiplin untuk berehat dan meluangkan masa bersama dengan Tuhan. Amin teman-teman sekalian. Yang ketiganya ialah Yesus berdoa apabila Yesus bersedih. Ada satu ketikanya saudara-saudari, Yohanes Pembaptis dibunuh, dipancung kepalanya di penjara. Kepala Yohanes diletakkan di atas talam dan diberikan kepada gadis yang menari di hadapan Herodes pada ketika itu. Gadis tersebut memberikan kepala tersebut kepada ibunya. Nah, inilah situasi kekejaman orang yang tidak beriman pada ketika itu. Yesus setelah mendengar berita tersebut menaiki perahu dan pergi seorang diri ke suatu tempat yang sunyi. Saya percaya dia berdoa kepada Tuhan dan berseorangan dan bersedih, dan Tuhan Bapa kita akan memberikannya ketenangan dan kelegaan. Yang keempat pula, Yesus berdoa sebelum Yesus membuat keputusan yang penting. Di dalam pelayanannya, Yesus sentiasa meluangkan masa semalaman untuk berdoa. Sebelum dia memilih 12 orang muridnya, dia naik ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Setelah siang barulah dia memilih 12 muridnya, kan saudara-saudari. Inilah contoh kita. Sebagai seorang pemimpin, membuat keputusan sama ada kecil ataupun besar adalah sebahagian daripada tugas kita. Dan di dalam kita membuat keputusan, kita memerlukan kebijaksanaan Allah.
Dan ini hanya diperolehi dengan kita berdisiplin meluangkan masa bersama dengan Tuhan. Di dalam bahagian kedua disiplin doa, saya akan kongsikan bagaimana kita mendengar Tuhan, how to listen to God. Dan ini akan saya kongsikan di dalam sesi yang akan datang, kerana ini adalah penting untuk kita menjadi pemimpin yang efektif. Yang kelima dan yang terakhir, Yesus berdoa apabila Yesus menghadapi kesengsaraan. Sebelum Yesus ditangkap kerana pengkhianatan Yudas, Yesus naik ke Bukit Zaitun. Dia menyatakan kepada murid-muridnya, berdoalah supaya mereka tidak tergoda. Yesus pada ketika itu pergi jauh sedikit daripada mereka, lalu berlutut dan berdoa. Dia mengatakan, ya Bapa, jika berkenan kepadamu, jauhkanlah kiranya cawan penderitaan ini daripadaku, tetapi bukannya kehendakku, melainkan kehendakmu yang terlaksana. Dalam kesengsaraan dia berdoa, peluhnya seperti darah menitik ke tanah. Tetapi Alkitab mengatakan pada ketika itu, malaikat dari syurga datang dan menguatkannya. Nah, saudara-saudari, inilah peringatan yang mahu Tuhan sampaikan kepada kita untuk hari ini. Kita sebagai seorang pemimpin, kita haruslah mengambil inventory yang tulus tentang disiplin masa kita bersama dengan Tuhan. Berapa kalikah kita berdoa di dalam satu minggu? Berapa lamakah kita berdoa, saudara-saudari? Bagaimanakah fokus kita kepada Tuhan apabila kita berdoa? Mari kita sama-sama belajar berdoa setiap hari dan meluangkan masa bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Apabila kita ingin memulakan pelayanan yang besar dan penting, mari kita berdoa apabila kita memerlukan rehat daripada kerja kuat. Mari kita berdoa apabila kita bersedih ataupun bergembira. Mari kita berdoa apabila kita ingin membuat keputusan yang penting. Mari kita berdoa apabila kita menghadapi kesengsaraan. Mari kita berdoa setiap waktu. Amin, saudara-saudari. Pelayanan kita sebagai seorang pemimpin mempunyai potensi yang sangat cerah. Tetapi potensi tersebut tidak akan menjadi nyata jikalau kita tidak menjadi seorang pemimpin yang berdoa. Amin, saudara-saudari. Mari kita sama-sama minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kami telah renungkan hari ini tentang dasar kepimpinan Yesus yang keenam, iaitu disiplin doa. Hari ini kami minta pertolongan Tuhan untuk kami mempraktikkan prinsip yang telah kami pelajari. Pimpin kami di dalam kami menjalani hidup kami sebagai seorang pemimpin dan sentiasa berdisiplin berdoa, dan supaya kami meluangkan masa kami bersendirian bersama dengan Tuhan setiap hari. Mampukanlah kami menjadi seorang yang sedemikian. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Terima kasih saudara-saudari. Sampai kita bertemu sekali lagi. Tuhan memberkati. Shalom.